Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar sambungan 5.1.6, masih lagi bab 5, aplikasi teknologi, reka bentuk sistem fatigasi. Okey, yang ni yang terakhir lah, 5.1.6 ni adalah untuk pembinaan mockup atau model struktur reka bentuk baharu sistem fatigasi. Okey, harap semua dapat berikan tumpuan untuk isi kandungan hari ini. Jadi pembinaan mockup ataupun model ni ada tujuan dia, iaitu tujuannya untuk menunjukkan pemvisualan keseluruhan secara 3D. Jadi bila kita dah buat model atau mockup, kita dapat nampak dengan lebih jelas lagi lakaran tadi tu kita dapat tunjukkan dalam bentuk 3D lah, dalam bentuk objek yang sebenar. Saiz mockup untuk produk yang besar seperti sistem fatigasi lazimnya kecil. Maksudnya kat sini ialah kita tak buatlah mockup tu sama saiz dengan benda yang sebenar. Kalau macam tangki air tu besar diameternya ataupun jejari tangki air tu mungkin 1 meter, kita tak buatlah saiz mockup tu sampai 1 meter, kita akan buat dalam bentuk yang kecil. Macam dalam contoh gambar yang saya tunjuk ni, dia buat mockup rumah ataupun model bangunan, kita akan kecilkan dia daripada skala asal. Manakala bagi saiz model, biasanya ukurannya lebih kurang ukuran sebenar. Tapi sebab fatigasi ni besar, tetap juga kita tak gunakanlah yang ukuran sebenar. Kita buat ukuran sebenar ni biasanya kalau model yang berfungsi sepenuhnya digunakan. Untuk konteks kita, tingkatan 1 ni, kita hanya galakkan pelajar untuk buat mockup ataupun model separa berfungsi saja. Jadi kamu tak perlu bimbang lah nak menyediakan set fatigasi yang mempunyai saiz sebenar. Fokus mockup dan model ni, macam tadi tujuannya, yang ni fokus dia adalah untuk memberi gambaran keseluruhan kepada pengguna atau pelanggan tentang reka bentuk sistem fatigasi. Sebab kita nak tengok susun atur, kemudahan, keringkasan, kedudukan tangki, sumber air, punca tenaga elektrik yang diperlukan serta komponen-komponen lain. Sebab tu saya lebih suka kalau pelajar masa membina model ataupun mockup, pelajar boleh labelkan tangki air, polybag, pipe dilabelkan sekali. Jadi pembaca ataupun orang yang melihat model ataupun mockup tu dapat maklumat-maklumat yang dikehendaki serta lebih faham apa yang cuba anda sampaikan daripada model ataupun mockup tersebut. Model dan juga mockup tu juga perlu mengikut lakaran yang telah dipersetujui. Maksudnya di sini, apabila lakaran yang dah siap tu, kita dah membuat analisis elemen, kita dah buat penilaian kriteria-kriteria yang penting yang mesti ada dalam lakaran, kita dah setuju lakaran mana yang kita nak bangunkan. Kemudian model dan juga mockup tu perlulah ikut lakaran yang kita dah pilih tu. Jangan nanti lakaran lain, mockup ataupun modelnya lain. Sebab itu nanti akan memberikan masalah masa kita nak membina projek sebenar. Jadi di sini saya ada sertakan beberapa contoh model ataupun mockup yang dihasilkan oleh pelajar. Pelajar-pelajar ni adalah pelajar-pelajar yang bagus, yang dah hantar model ataupun mockup yang mereka buat. Mereka hantar dalam bentuk video kepada saya. Mari sama-sama kita saksikan.
Assalamualaikum. Nama saya Noalia Atira binti Syamuddin dari kelas 1 KA2. Hari ini saya akan tunjukkan sistem vertigasi saya. Ini adalah lakaran reka bentuk baharu sistem vertigasi saya. Ini adalah borang analisis elemen reka bentuk bagi sistem vertigasi saya. Dan ini adalah model sistem vertigasi saya. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Itulah dia tadi. Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada para pelajar yang dah hantar video, model ataupun mockup yang mereka buat. Mereka ni pelajar yang pantas pelajar yang pantas terus hantar kerja. Saya sangat terharu. Dan mereka ni memang layaklah kalau kita angkat sebagai contoh pelajar dalam kelas kita. Okey, selepas daripada model ataupun mockup kita tu siap, sebenarnya kita juga kena buat pengujian. Kenapa pengujian ni penting? Sebab bila kita buat pengujian, kita dapat kesan mana-mana kelemahan pada bahagian model ataupun mockup itu. Seterusnya, jika kita dapati bahagian-bahagian ataupun komponen yang gagal dalam ujian tu, kita kena buat penambahbaikan. Jadi ini demi memastikan model ataupun mockup kita tu kukuh dan juga berfungsi dengan baik. Jika anda membuat model separa berfungsi, ujian titisan boleh dibuatlah. Maknanya kita alirkan air, kita tengok ada tak mana-mana bahagian yang bocor ataupun ada mana-mana bahagian polybag yang tidak menerima air, maknanya air tak sampai ke kawasan tersebut. Jadi kita kena mungkin membuat sedikit pengubahsuaian kalau semasa ujian titisan ni model kita itu tidak berjaya. Parameter masa dan kuantiti air di dalam bekas cakungan ditentukan terlebih dahulu. Ini maksudnya kita dah setkan kalau kita punya saiz tangki tu berapa lama kita perlu untuk habiskan air dalam satu tangki. Kita cuma nak tengok tu je. Adakah terlalu laju air itu habis ataupun terlalu perlahan sehingga air tak sampai ke mana-mana bahagian. Jadi mungkin proses modifikasi perlu dibuatlah ataupun pengubahsuaian perlu dibuat.
Walau bagaimanapun, jika kamu membuat mockup, kita hanya membuat ujian penyambungan. Ujian penyambungan ni dibuat bagi menentukan kekuatan cantuman. Biasanya kita hanya menggunakan daya tolakan jari saja. Jadi maknanya bila awak dah buat tu, awak cuba tolak-tolak dengan jari, tengok patah tak pipe awak ataupun tanggal tak mana-mana bahagian model itu, bahagian mockup tu. Okey, ini kita buat untuk menguji kekuatan sambungan sahaja. Okey, setakat itu sahaja untuk 5.1.6. Maknanya selepas ini kita akan masuk tajuk baru. Okey, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bye.